Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita insya-Allah hari ini bermula dengan bab yang ke-12. Kata Al-Imam Al-Bukhari, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab pada membicarakan seseorang tidak boleh minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya jika ayahnya seorang musyrik ataupun jika ayahnya seorang orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddatsana abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas fi qawlihi azza wa jalla imma يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Yang bermaksud, telah bercerita kepada kami hadis ini Ishaq. Kata Al-Imam Al-Bukhari, telah berkata kepada kami hadis ini Ishaq. Katanya, telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Ali ibnul Husain. Ali ibn Husain, ya? Yang mana Ali ibn Husain mengatakan telah bercerita kepada saya hadis ini ayah saya, iaitu Husain, ya. Husain ni Husain bin Waqid, ya, Husain bin Waqid, daripada Yazid an-Nahwi, daripada Yazid an-Nahwi, daripada Ikrimah. Daripada Ikrimah. Ikrimah ni anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mana Ibnu Abbas, yang mana Ikrimah dalam riwayat ini memang betul-betul meriwayatkan daripada gurunya yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Ibnu Abbas merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kemahiran di dalam mentafsirkan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas ketika membicarakan tentang qaulihi azza wa jal, firman Allah azza wa jal, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apa ni, jika di sisi kamu salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu ataupun kedua-duanya mencapai dewasa, ataupun bukan mencapai dewasa, mencapai umur tua, mencapai umur tua, sama ada salah seorang ataupun kedua-duanya daripada kedua ibu bapa kamu itu, fala taqul lahumā uff, jangan kamu berkata kepadanya perkataan uff. Maksudnya dekat sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Islam, ya, untuk mengatakan kepada ibu bapa, jangan kata uff. Jadi jangan kita buat laya buruk pula. Jangan dok kata, oh,
Yang tak boleh sebenarnya uf. Yang tak boleh uf. Jadi kalau saya pukul okeylah. No. Dalam istilah usul fiqh, benda ni dipanggil sebagai qiyasul aula. Qiyasul aula bermakna kalaulah kalaulah perkataan uf pun tidak boleh disebut, maka perkataan yang lebih dahsyat, perbuatan yang lebih dahsyat daripada itu, maka janganlah kamu sebutkan kepada mereka. Sebab itu di hujung ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqul lahuma qawlan karima. Maka hendaklah kamu menyebut kepada kedua mereka itu kata-kata yang mulia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang Islam ini apabila ibu bapanya telah meningkat umur tua. Maksudnya bila dah tua, kita ni ada kekuatan lah sebab kita dah dewasa. Ya, kita dah dewasa, maka dalam isu tu waktu ibu ayah kita dah tua, maka kita dah dewasa, mungkin kita rasa kita kuat. Mungkin kita rasa dalam keadaan tu kita dah ada kemampuan dan kita rasa tak perlu lagi untuk bergantung dengan ibu dan ayah kita. Masa tu kita rasa tak perlu lagi untuk bergantung kepada ibu bapa, maka masa tu kita mungkin fikir alah tak penting ibu bapa ni. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu arahan, memberikan kita satu peringatan, iaitu jangan orang-orang Islam apabila ibu dan ayahnya telah meningkat tua, jangan sebut pun perkataan uf. Jangan sebut perkataan uf, kerana perkataan itu adalah perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik. Wala tanharhuma. Kamu jangan pula menengking-nengking mereka. Jangan sebut perkataan yang kasar. Wa qul lahuma qawlan karima. Hendaklah kamu menyebut kepada mereka, kepada mereka perkataan yang lembut, perkataan yang lunak, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala minta kita supaya kita berlaku baik kepada ibu bapa, terutamanya apabila ibu bapa tu telah meningkat tua dan kita telah pun meningkat dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat berikutnya wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka jadikanlah diri kamu ni untuk ibumu dan ayahmu jadi orang yang menundukkan, orang yang merendahkan diri, orang yang menundukkan ego, orang yang tidak sombong kerana bersifat rahmat kepada keduanya. Dan minta kepada Tuhan supaya Allah Azza wa Jal, minta kepada Allah, doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi ibu dan ayah kita, sama ada mereka ini dalam keadaan masih lagi hidup ataupun telah meninggal dunia, sama seperti mana mereka telah sabar dalam mendidik kita, mereka telah sabar dalam membesarkan kita, mereka sabar menanggung bebanan untuk memberikan kita pendidikan yang terbaik, untuk memberikan kita makanan yang berkhasiat, untuk menjadikan kita manusia yang sempurna dari sudut pentarbiahan, iaitu dari sudut pendidikan dan juga dari sudut fizikal. Maka kita nak doa kepada Allah ni sebab apa? Sebab kita ni kalau nak bayar jasa ibu bapa kepada kita, kita tak mampu mungkin bayar. Maka apa yang kita perlu buat? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, jangan sebut perkataan uf. Jangan mengasari ibu dan bapa. Sebut perkataan yang baik. Rendahkan diri kamu. Rendahkan ego kamu. Tundukkan diri kamu. Supaya kamu dapat menunjukkan rahmat kepada ibu dan bapa kamu, maka selepas daripada itu dah berlaku baik kepada kedua ibu bapa, jangan lupa doakan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka. Sama ada mereka ini masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Ini menunjukkan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
Islam. Islam walaupun ya di dalam hukum hakam banyak mementingkan tentang tauhid. Di dalam akidah banyak mementingkan tentang tauhid, mengesakan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Islam sekali-kali tidak mengabaikan pertalian dan perhubungan di antara manusia dengan ibu bapanya. Cuma dekat ayat ni kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum. Ya, Allah sebut secara umum kepada semua ibu bapa. Maksudnya anak-anak kena sebut kepada ibu bapa perkataan yang baik. Anak-anak kena sebut kepada ibu bapa perkataan yang tidak kasar. Anak-anak kena sebut perkataan yang lembut kepada semua ibu bapa. Maksudnya ayat ni secara umum, hukum yang umum kepada semua. Dan anak-anak kena merendahkan diri di hadapan ibu bapa kerana mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Ayat ni nampak macam umum. Kata Ibnu Abbas, fanasakhathal ayah fi bara'ah. Yang mana ayat yang saya bacakan tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan telah, kata Ibnu Abbas, telah dimansuhkan oleh ayat dalam surah Bara'ah. Iaitu kata Allah di dalam surah At-Taubah. Surah Bara'ah ni surah At-Taubah, ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang bermaksud, ya Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah At-Taubah ini yang mana tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, tak sepatutnya untuk nabi ke, untuk orang yang beriman ke, tak sepatutnya untuk minta pengampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah keluarga, walaupun mereka itu mempunyai pertalian darah dengan kita, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas kepada mereka sesungguhnya mereka itu adalah golongan-golongan yang masuk ke dalam jahim, yang masuk ke dalam neraka Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di dalam ayat ni, kalau kita tengok dalam ayat ni, dia nampak macam ada sedikit percanggahan, ada sedikit orang kata apa? Pertentangan. Ada macam kontradik sikit. Yang mana ayat yang pertama menyebutkan untuk kita berdoa kepada ibu dan bapa kita. Tak kiralah ibu dan bapa kita ni sama ada ibu dan bapa kita ni Muslim ataupun tidak, kerana ayat ni umum. Tetapi ayat yang kedua bagi tahu kepada kita tidak dibenarkan untuk nabi dan juga orang-orang mukmin. Tak sepatutnya mereka ini berdoa kepada Allah untuk Allah ampunkan orang musyrik, walaupun mereka itu mempunyai hubungan kerabat, hubungan pertalian darah dengan kita, setelah mereka ni mati dalam keadaan syirik kepada Allah dan mati sebagai penyembah berhala, dan telah jelas bagi mereka sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan mereka ni mati di atas syirik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut jelas di dalam Al-Quran, sesiapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, Allah Taala tidak mengampunkannya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan syirik kepadanya, yakni orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah, dia tak layak dapat pengampunan. Jadi bila mana ayat yang kedua ni bagi tahu tak boleh untuk beristighfar kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, maka termasuk juga ibu bapa, kerana ibu bapa juga mempunyai pertalian darah dengan kita. Ayat ni kata tak boleh minta ampun kepada Allah walaupun mereka tu ada pertalian darah, bagi sesiapa yang mati dalam keadaan kufur, yang mati dalam keadaan syirik. Maka ayat ni nampak macam ada kontradiksi,
Tetapi Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya ayat yang pertama tadi telah pun dimansuhkan. Walaupun begitu, sebahagian ulama tidak bersetuju dengan pendapat Ibnu Abbas kerana menurut mereka ayat ini tidak dimansuhkan. Ayat yang pertama tu tak dimansuhkan kerana hukum di dalam ayat tu telah hukum di dalam ayat tu tidak dibatalkan pun. Kalau ayat tu dibatalkan, sudah pastinya hukumnya tidak terpakai, tetapi hukumnya terpakai. Maka sebahagian ulama mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas itu nasakh ataupun pemansuhan, bukan pemansuhan secara keseluruhan, tetapi hanyalah yang dipanggil dalam ilmu usul fiqh, yang dipanggil ilmu dalam usul fiqh dia lebih khusus dipanggil takhsisul am, mengkhususkan ayat yang umum. Yang mana ayat yang pertama tadi umum, suruh kita berlaku baik kepada ibu bapa secara umum, suruh kita tawaduk kepada ibu bapa, rendah diri kepada ibu bapa kerana sayangkan mereka, umum. Suruh berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati kita pun umum. Dan umumnya ayat ni dikecualikan dengan ayat yang kedua, iaitu kalau ibu dan bapa itu dalam keadaan muslim, maka ayat yang pertama ni still terpakai ke atas mereka. Tetapi jika ayah dan ibu seseorang itu mati dalam keadaan syirik, maka dalam keadaan itu seseorang yang mempunyai ibu ayah yang dalam keadaan seperti ini tidak dibenarkan dia untuk beristighfar kepada Allah untuk ibu dan ayahnya yang mati dalam syirik. Kerana apa? Kerana ayat yang kedua ni telah mengecualikan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Di sini apabila disebut oleh pengarang kitab Rashul Barat syarah kepada Al-Adabul Mufrad, dia mengatakan bahawasanya pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, ya, yang mana yang pertama dia kata ayat yang pertama menunjukkan kita ni kena istighfar dan berdoa supaya Allah menyayangi kedua ibu bapa. Manakala ayat yang kedua melarang seseorang untuk beristighfar dan berdoa untuk kebaikan dua ibu bapa yang mati dalam keadaan kafir. Maka dia kata fala ta'aruda bainahuma, tidak ada percanggahan di antara keduanya, wala hajata ilal qawli binaskhi ayatil bara'ah, dan tidak ada keperluan untuk kita pergi kepada pendapat yang mengatakan berlakunya pemansuhan. Jadi mansuh di sisi ulama usul fiqh lebih spesifik daripada pemansuhan yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas ini. Yang mana di sisi ulama, majoriti ulama usul fiqh, mereka mengatakan pemansuhan ini berlaku apabila hukum tu dibatalkan. Datang ayat kemudian ataupun datang dalil kemudian membatalkan dalil yang sebelumnya. Seperti mana yang biasa kita dengar, Nabi SAW banyak juga membatalkan hukum hakam yang awal. Ya, banyak juga membatalkan hukum hakam yang awal, ya, bila mana keperluan ataupun bila mana suasana telah berubah. Kita semua tahu di dalam hadis Nabi SAW pada peringkat awal melarang orang Islam daripada menziarahi kubur. Kerana apa? Kerana mungkin pada waktu tu Nabi SAW nak jauhkan orang Islam daripada perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tanah Arab pada masa itu, yang terlibat dengan upacara-upacara yang melakukan syirik di kuburan. Maka Nabi tak bagi. Kemudian Nabi SAW sendiri membatalkan hukum tu dengan Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah atau kama qala. Dulu aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Sekarang pergilah ziarah kerana dia boleh mengingatkan kamu dengan kematian. Jadi bila nak berlaku pemansuhan ni, mansuh ni ada macam-macam cara. Sama ada Nabi SAW bagi tahu dengan jelas berlakunya pemansuhan, macam hadis yang saya baca tadi. Pemansuhan ni ulama kenal pasti macam mana? Yang pertama, Nabi bagi tahu jelas. Seperti mana Nabi SAW bagi tahu dalam hadis tadi tentang ziarah kubur. Nabi SAW sendiri yang bagi tahu dia memansuhkan hukum larangan menziarahi kubur.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang Nabi tak sebut tapi sahabat sebut. Seperti mana ada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu mimma massatin nar. Wudu perlu diambil apabila makan benda yang disentuh api. Jadi kalau seseorang tu ambil wudu, dia minum air yang dimasak, dia makan benda yang dimasak, yang diletak pada api, maka wuduknya terbatal kalau ikut hadis ni. Tetapi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia mengatakan kana akhiral amraini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Perkara yang terakhir yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab wudu ini ialah meninggalkan wudu apabila makan atau minum benda yang disentuh oleh api. Maksud Jabir bagi tahu, akhir-akhirnya yang kami belajar daripada Nabi, Nabi tak wajibkan dah ambil wudu bila makan atau minum benda yang disentuh api. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita ambil wudu hari ni, kita minum ke benda yang panas ataupun makan ke benda yang dimasak, ia tidak membatalkan wudu. Sebab tu kita belajar fiqh, makan benda yang dimasak tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu, walaupun ada hadis sahih dalam bab ni. Sebab tu kena mengaji usul fiqh tuan-tuan. Mengaji hadis tanpa mengaji usul fiqh, kita mungkin akan tidak memahami benda ni dengan betul. Jangan terlalu semangat sangat tanpa ada ilmu alat yang mencukupi. Sebab itu para ulama, antaranya imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menekankan tentang kepentingan mengaji usul fiqh. Ada sebahagian kadang-kadang di antara kita ni terlebih semangat, tu bahaya. Yang mana kadang-kadang bila saya sebut kan, pada dalam perbincangan bila kita sebut kepada dia, bila nak orang kata apa, bila nak bincang tentang hukum hakam agama, kita kata dalam masalah ni kita kena kembali kepada kaedah usul fiqh. Dia kata tak boleh kita mendahulukan ilmu usul fiqh berbanding ilmu Allah dan Rasul. Allah dan Rasul dah cakap dah. Tapi kadang-kadang saya pun pelik jugalah, macam mana kita nak faham kalam Allah dan Rasul tanpa memahami kaedah. Kerana Nabi apabila dia membawa wahyu daripada Al-Quran dan Sunnah, Nabi membawa dengan kaedah yang telah difahami oleh orang Arab. Orang Arab ni ada perkataan ayat yang umum, ada ayat yang khusus, ada takhsisul am, ada mengkhususkan ayat yang umum. Ada perkataan yang dipanggil sebagai perkataan yang qat'i ad-dilalah, perkataan yang sangat jelas, ada yang zanni ad-dilalah. Semua ini benda-benda penting yang kita mesti hadam sebelum kita nak merumuskan hukum. Sebab itu mujtahid ni bukan semua orang. Zaman ni tak ada dah mujtahid mutlak. Zaman ni dah tak ada dah mujtahid mutlak tuan-tuan. Kerana kita tidak cukup ilmu-ilmu alat tu. Jadi sebab itu kita bertaklid dengan mazhab-mazhab ni. Cuma zaman ni adalah orang yang ada kemampuan, dia boleh tarjih, dia boleh nilai, dia boleh banding, dia boleh pilih mana pandangan yang tepat. Tapi dia tak berijtihad sendiri. Maksudnya dia tak keluarkan hukum sendiri daripada dalil. Sebaliknya dia ambil, tengok macam mana cara mazhab Syafi'i istinbat daripada dalil, tengok macam mana Hanafi istinbat, tengok macam mana Maliki istinbat, tengok macam mana Hambali istinbat, dan baru buat kesimpulan, tengok berdasarkan hujah, tengok kekuatan hujah. Yang ni biasa dibuat oleh ulama-ulama dunia hari ini, iaitu mereka mentarjihkan pendapat. Biasanya kalau pergi ke fatwa-fatwa ataupun pergi ke penasihat-penasihat syariah di perbankan Islam, mereka akan gunakan cara ni, iaitu tarjih. Bentangkan pandangan-pandangan ulama, lepas tu pilih berdasarkan kekuatan hujah. Yang ni biasa dibuat oleh orang zaman ni lah. Tapi nak kata nak jadi mujtahid mutlak zaman ni, tidak mampu. Kenapa? Kerana ilmu alat kita dari sudut usul fiqh itu tidak kukuh. Tak sama seperti mana imam-imam mazhab. Ya, ini benda yang sangat penting. Baik. Kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis bab yang 13, bab ke-13, bab birril walid al-musyrik. Bab melakukan kebajikan kepada seorang ayah yang musyrik. Ayah ni termasuk ibulah. Imam Bukhari ni seimbang. Mula-mula dia letakkan tak boleh
minta keampunan kepada Allah untuk ayah yang musyrik. Kemudian Imam Bukhari buat pula satu bab. Walaupun tak boleh doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dia setelah dia mati dalam keadaan syirik, maka masuk kepada bab yang ke-13, bab melakukan kebajikan kepada ayah yang musyrik. Maksudnya buat baik dituntut. Istighfar kepada ayah tidak dibenarkan dalam keadaan dia kafir. Tak dibenarkan, ya. Baik. Hadis yang ke-24 kita tengok. Haddatsana Muhammad ibnu Yusuf. Qala haddatsana Israil. Qala haddatsana Simak an Mus'ab ibnu Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala nazalat fiyya 4 ayat min kitabillahi ta'ala. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashrab hatta ufariqa Muhammada sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jal wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa thaniyah inni kuntu akhadhtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadha fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Wa thalithah inni maradtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisf faqala la faqultu ath-thuluth fasakat fakana ath-thuluthu ba'dahu jaiza. Warabi'ah inni sharabtu al-khamra ma'a qaumin min al-ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamal فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر atau kama qala. Yang bermaksud, kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad ibnu Yusuf. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Israil. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Simak daripada Mus'ab bin Sa'ad daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, ini hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan kenal siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dengan jaminan syurga. Jadi Sa'ad ni orang besar. Banyak kelebihan-kelebihan Sa'ad ni. Antara kelebihan Sa'ad ni, dialah orang yang pertama yang melontarkan anak panah dia fi sabilillah dalam jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hantar satu rombongan, satu gerila, satu kumpulan tentera. Sa'adlah orang yang pertama yang melontarkan anak panah di jalan Allah pada ketika itu. Ini orang yang pertama ni. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok orang-orang yang Nabi jamin syurga ni, 10 sahabat yang jamin syurga ni, mereka bukan dijamin syurga dalam keadaan mereka ni goyang kaki saja, tidak. Mereka mempunyai banyak jasa. Mereka mempunyai banyak pengorbanan. Yang mana pengorbanan mereka ni menyebabkan mereka layak untuk mendapat jaminan syurga. Menjadi sunnatullah. Dalam dunia ni, seseorang nak masuk ke dalam syurga, dia mesti berpenat-penatan berjuang untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab dia Shifaul Alil, yang mana Ibnul Qayyim mengatakan bahawasanya kata Ibnul Qayyim, kenapa Nabi Adam ni Allah Taala takdirkan dia keluar daripada syurga? Kenapa Allah Ta'ala, kita nak mencari hikmah lah. Kenapa hikmahnya Allah Ta'ala keluarkan Nabi Adam daripada syurga sedangkan Allah tahu yang Nabi Adam ni akan masuk balik dalam syurga? Antara jawapannya yang boleh kita katakan sebagai hikmahnya, kerana Allah Ta'ala nak memberikan satu isyarat kepada hamba-hambanya yang mukmin ni, seorang mukmin tidak mungkin akan mendapat syurga melainkan setelah dia melalui
kepenatan beribadah, merasai bebanan taklif. Oleh kerana itu Adam turun ke dunia, beribadat kepada Allah, menjalankan kehidupan sebagai seorang mukmin, merasa bebanan beratnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sukar, walaupun tidaklah begitu sukar sebenarnya. Apa hukum hakam yang Allah Taala bagi kat kita ni sebenarnya taklah melampau-lampau sangat susahnya. Kalau melampau susah, Allah Taala akan berikan rukhsah. Ini kita tahulah dalam ilmu usul fiqh. Tapi ada rasa beban lah. Ada rasa bebanan. Sebab tu kita dipanggil mukallaf, yang dibebankan, yang diberatkan dengan hukum hakam syarak. Jadi bila Nabi Adam merasai benda tu, anak-anak keturunan dia pun merasai benda tu. Dan kalau mereka, keturunan Nabi Adam ni, kalau mereka melalui kehidupan dunia dengan baik, melalui bebanan hukum itu dengan sempurna ataupun hampir kepada sempurna, maka Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ini yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. Baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni mempunyai jasa yang sangat besar, tuan-tuan. Antaranya dialah orang yang mula-mula melontarkan senjata di jalan Allah, melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Nabi pernah sebut kepada Sa'ad ni, bi abi anta wa ummi. Ini satu perkataan orang Arab yang menunjukkan kepada orang yang ditujukan perkataan itu sangat-sangat disayangi oleh penuturnya. Maksud bila orang Arab sebut bi abi anta wa ummi, fidaka ammi, fidaka abi wa ummi. Maksudnya apa? Aku rela untuk menggantikan ibu ayahku dengan kamu untuk melepaskan kamu. Maksudnya itu satu perkataan yang kita panggil apa? Perkataan yang menunjukkan kita sayang kat dia. Kalau dia kena tawan sampai nak, orang kata apa, nak ganti pun mampu. Saya sanggup. Tapi dari sudut hakikat betul ke tak, wallahu alam. Tapi Arab suka sebut perkataan ini, atau utamanya di dalam hadis, sahabat selalu sebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan mereka ni cinta dan sayang kepada Nabi. Dan Nabi juga mengucapkan perkataan ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, menunjukkan bahawasanya Nabi ni sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi tak sebut pada setiap sahabat. Hanya sahabat-sahabat tertentu je Nabi sebut perkataan ni nak menunjukkan sayang sungguh. Dan Sa'ad ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya dia kata ra'aituni wa ana thuluthul Islam. Aku melihat diriku dalam keadaan aku sepertiga daripada Islam. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan hadis ni, mereka mengatakan hadis ni Sa'ad nak bagi tahu kepada orang yang datang kemudian bahawasanya dia ni orang yang ketiga masuk Islam. Tapi mereka ulama bila membaca hadis ni, mereka atau membaca kata-kata Sa'ad ni, mereka berbeza pendapat lah. Ada yang kata Sa'ad memang yang ketiga. Yang pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Sa'ad. Ada yang kata yang pertama Nabi, yang kedua Khadijah, yang ketiga Sa'ad. Ada yang kata gitu. Macam-macam tafsiran. Tetapi nak bagi tahu, yang pentingnya Sa'ad merupakan orang yang awal masuk ke dalam Islam. Sa'ad merupakan orang yang awal ketika mana di Mekah dia masuk ke dalam Islam, dan waktu dia masuk ke dalam Islam, mak dia tak setuju, dan kita akan baca hadis ini nanti insya-Allah. Baik, dan kelebihan Sa'ad ni juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia punya panahan tu, panahan dia tepat ke sasaran. Kerana Nabi SAW pernah berdoa dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Talkhis. Dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah supaya Ka'ab ini panahannya tu tepat ke sasaran. Allahumma saddid li Sa'ad ramyatahu. Ya Allah, tolong tepatkan panahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itu Sa'ad ni panglima besar. Dan tuan-tuan, Sa'ad ni ada satu lagi kelebihan.
yang masyhur di sisi ulama-ulama hadis, yang mana mereka-mereka yang membaca kisah-kisah sirah, yang mana mereka yang berada di bidang hadis pasti akan tahu kelebihan Sa'ad ini, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang yang mempunyai doa yang mustajab. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah supaya Allah memustajabkan doa Sa'ad. Yang mana kata Nabi SAW dalam doa Nabi kata Allahumma stajib li Sa'ad. Ya Allah, mustajabkanlah doa Sa'ad. Ada satu kisah tuan-tuan, saya nak cerita sikitlah di kesempatan yang ada ni. Ada satu kisah di mana tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah kisah di zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar wafat setelah 2 tahun lebih memerintah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ambil alih. Bila Umar ambil alih, Umar ni menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas ni ke Iraq, ke Kufah untuk menjadi pemimpin di sana. Untuk menjadi pemimpin, dalam masa yang sama menjadi hakim, dan dalam masa yang sama menjadi panglima perang di sana. Jadi bila Umar radhiyallahu anhu memerintah, tiba-tiba datang aduan daripada rakyat, daripada orang-orang Kufah. Datang orang-orang daripada Kufah mengadu kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawasanya dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada masalah. Dia mengadulah, dia orang-orang Kufah ni mengadu dekat Umar sebab Umar khalifah. Umar yang melantik Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Jadi dia orang pun mengadu dekat Umar. Dia orang kata, Sa'ad ni ada masalah, Sa'ad ni ada problem. Umar ni tuan-tuan, sebelum dia siasat dakwaan tu, dia turunkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya dia lucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Para ulama mengatakan khalifah ni dia boleh untuk melucutkan jawatan orang-orang yang dilantik bila ada aduan. Walaupun orang tu tak siasat lagi. Boleh. Kenapa? Kepentingan. Kalau pemimpin tu tengok, kena turun dulu ni. Sebab kalau tak nanti mungkin rakyat akan orang kata apa? Buat rusuhan dan sebagainya, so turun dulu. Fa'azalahu, kata Imam Bukhari, maka dia riwayat Bukhari ni kata fa'azalahu, maka Umar pun lucutkan jawatan dia. Wasta'mala alaihim Ammarah, dan Umar melantik Ammar. Biar Ammar pergi. Ammar boleh menggantikan Sa'ad untuk menjadi imam di masjid. Fashakau hatta dhakaru annahu la yuhsinu an yusalli. Orang-orang Kufah ni tuan-tuan, dia mengadu dekat Umar tentang Sa'ad ni sampai mereka kata kepada Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ni salat pun tak betul. Tu punya hebat tu. Dia kritik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahlah sahabat Nabi, orang yang awal masuk Islam. Lepas tu 10 di antara 10 orang yang dijamin syurga. Dia pergi komen, dia pergi kritik, dia kata dia ni tak pandai salat. Dia samalah macam orang zaman sekarang tuan-tuan. Bahasa Arab tak erti, ilmu hadis tak belajar, lepas tu duk komen orang-orang penuntut ilmu seolah-olah mereka pandai lebih lagi. Kalau dia, saya bukan nak merendahkan, tapi ada golongan-golongan ni dah makin berleluasa dah. Kononnya mereka lagi pandai daripada ulama-ulama besar punya tafsiran terhadap hadis-hadis, terutamanya hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Dia jadi mabuk dengan benda ni. Sampai seolah-olah mereka paling hebat sekali. Siapa yang tak sama dengan mereka? Ni ejen Dajjal. Siapa yang tak sama dengan mereka? Ni tertipu dengan WHO. Ada hadiah bahasa Arab pun merangkak-rangkak nak baca. Golongan ulama-ulama besar hari ni, mereka semua kata tak boleh. Ini semua ulama kerajaan belaka. Saya tak nafi, memang ada ulama-ulama yang tidak amanah dengan ilmu ni. Tapi takkanlah semua. Takkanlah semua. Sangat-sangat benda tu mustahil. Pasti ada yang akan berada di atas kebenaran. Tapi nak katanya golongan yang macam ni memang ada. Sebab itu Al-Imam Az-Zahabi pernah mencela golongan ini ataupun mengkritik golongan ini, yang mana mereka ini pernah mengkritik ulama-ulama besar, sehingga Az-Zahabi mengatakan padahal mereka tu tak hebat pun,
dok kritik ulama-ulama besar. Az-Zahabi kata, tak heran kalau mereka boleh kritik ulama besar. Kenapa? Kalau kemampuan mereka pun mereka tak boleh ukur, apatah lagi mereka nak ukur kemampuan orang lain. Jadi benda ni penting. Supaya kita jangan lebih lajak daripada laju, jangan lebih sudu daripada kuah. Kita sedar diri kita. Kita ni siapa sangat nak dibandingkan dengan ulama-ulama besar yang telah menguasai ilmu. Kalau kita ada hujah tu lain cerita. Ni sekadar buat body shaming, duk kutuk orang gemuk, duk kutuk orang badan besar. Kan? Kita pun taklah kurus sangat. Itu yang saya pun heran juga kan. Termasuk dalam keajaiban dunia lah. Orang yang badan besar buat body shaming kepada orang yang badan besar juga. Tapi kita perlu jauhkan benda ni tuan-tuan. Keperbahasan ilmu tak perlu duk sentuh peribadi sangat ni. Cuma sedar diri. Kalau kita merupakan penuntut ilmu, buat cara penuntut ilmu. Kalau kita orang awam, buat cara orang awam. Ulama dengan ulama berbahas, kita penuntut ilmu ambil manfaat. Manakala kalau penuntut ilmu dengan penuntut ilmu sedang berbahas, ya, kita sebagai orang awam yang tak reti, tak ada ilmu alat, duk dan diamlah. Duk dan diam, jangan lebih sangat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita kena sedar martabat diri kita, kudrat diri kita. Baik. Jadi golongan ahli kufah ni, dia orang mengadu dekat Umar, dia orang kata, Sa'ad ni tak reti solat. Solat tak bagus, solat tak betul. Fa arsala ilaihi. Maka Umar pun tanya kepada Sa'ad, hantar wakil, tanya kepada Sa'ad. Faqala ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, gelaran kepada Sa'ad, wahai Abu Ishaq, sesungguhnya mereka-mereka ni, yakni golongan ahli-ahli kufah ni, mendakwa kamu ni tak pandai salat. Qala Abu Ishaq, maka berkatalah Sa'ad, amma ana wallah, adapun aku ni demi Allah, fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku ni, sebelum ni aku salat menjadi imam kepada mereka seperti mana salat aku di belakang Nabi SAW. Ma akhrimu anha, aku tidak terkeluar daripada cara tu. Aku tak mengurangkan sedikit pun daripada cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada aku. Usalli salat al-isya fa arkudu fi ulayain wa ukhiffu fil ukhrayain. Aku solat isya, aku panjangkan sikit 2 rakaat pertama dan aku ringankan, aku pendekkan 2 rakaat kedua. Maksudnya 2 rakaat kedua tu tak ada surah. Waktu pendek sikit daripada 2 rakaat pertama kalau solat isya. Apa kata Umar? Zaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Begitulah sangkaan aku kepada kamu wahai Abu Ishaq. Maksudnya Umar percaya bahawasanya tuduhan orang kufah ni tak betul. Orang yang amanah, orang yang ada agama, orang yang dijamin syurga, orang yang berjuang dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada orang kata dia ni ahli yang tidak pandai solat ataupun pemimpin yang tak pandai solat. Tak kepelik. Dahlah orang kufah ni pun tak pernah pun berjuang dengan Nabi SAW macam Sa'ad. Samalah tuan-tuan, orang-orang zaman ni ya. Orang-orang zaman ni pun kena ambil pengajaran lah. Orang ulama-ulama besar hari ni yang dikenali, mereka mempunyai murid-murid yang begitu ramai. Mereka telah melahirkan bukan hanya penuntut ilmu, mereka melahirkan ulama-ulama besar. Kan? Mereka telah menggraduasikan mahasiswa-mahasiswa yang hebat-hebat. Menulis kitab yang dimanfaatkan oleh umat, mempunyai fatwa-fatwa yang memudahkan umat selama ni. Tiba-tiba kita nak kata mereka ni sebagai orang yang tertipu dengan WHO. Orang yang terlibat dengan agenda Dajjal. Tak kepelik. Ambil pengajaran daripada kisah ni. Ambil pengajaran daripada kisah ni. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas pun pernah dituduh oleh orang tak pandai solat. Ya? Sedangkan dia solat di belakang Nabi. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Maka Omar ni setelah dia bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu Abu Ishaq, dia hantar bersama dengan Sa'ad ini seorang lelaki ataupun beberapa orang lelaki, perawi Syak, kita ingat seorang ke ataupun beberapa orang lelaki pergi ke Kufah. Omar hantar pergi ke Kufah, wakil dia bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Jadi orang yang menjadi wakil kepada Umar ni, Umar hantar orang yang menjadi wakil Umar ni pergi tanya kepada ahli Kufah tentang Sa'ad. Walam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Dan orang yang menjadi wakil ni, dia tak tinggal mana pun masjid
Tak ada masjid yang ditinggalkan melainkan dia akan tanya tentang Sa'ad kepada orang tu. Wa yusnuna ma'rufa. Mereka mengatakan Sa'ad ni bagus. Mereka kata Sa'ad ni bagus. Ini Umar ni. Kita nak tahu tentang peribadi seseorang, jangan pergi tanya orang jahil. Jangan pergi tanya orang yang tak ada disiplin. Jangan pergi tanya musuh. Pergi tanya orang baik. Mana orang baik? Tanya orang baik lah. Zaman yang mudah kita nak tahu orang baik ni, orang pergi masjid lah. Ya? Maka dia suruh tanya kat masjid. Tanya orang-orang yang melazimi masjid yang salat. Mereka puji. Hatta dakhala masjidan li Bani Abs. Sehingga wakil Umar ni masuk ke satu masjid, masjid Bani Abs. Faqama rajulun minhum. Dia tanyalah, macam mana pandangan kamu kepada Sa'ad? Seorang lelaki bangun. Yuqalu lahu Usamah bin Qatadah. Yang mana Usamah bin Qatadah, seorang lelaki nama dia Usamah bin Qatadah, dikenali juga dengan gelaran Abu Sa'dah. Dia bangun. Dia kata, amma idh nashattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wala yaqsimu bisawiyah wala ya'dilu fil qadhiyah. Laki ni dia bangun, dia kata, ada pun kalau engkau seru kami nak tahu tentang Sa'ad, kami bagi tahu. Dia kata, Sa'ad ni, sesungguhnya Sa'ad ini dia tak pergi berperang. Tak pergi perang. Dia suruh orang je. Ada yang kata la yasiru bisariyah ni, ada dua tafsiran lah. Satu tafsiran kata dia tak keluar berperang, dia pengecut, dia ajak, dia suruh orang je, dia tak direhat kat rumah. Ini tafsiran yang masyhur. Ada lagi satu tafsiran, mereka kata dia tak ikut, kalau dia pergi berperang, dia bawa tentera-tentera ni yang kecil ni, gerila-gerila ni, dia tak ikut jalan yang elok. Dia menyusahkan tentera. Ini tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang pertama tu lebih orang kata apa, lebih masyhur. Wala yaqsimu bisawiyah. Yang mana bila dia membahagikan harta, dia bahagikan tak bahagi sama rata. Dia bias, dia tak adil dari sudut pembahagian harta. Wala ya'dilu fil qadhiyah. Dan dalam urusan mahkamah, dalam urusan kehakiman, dia tak adil. Dia hakim tapi dia tak adil. Dia zalim. Jadi tuan-tuan, ni satu orang yang bangun, semua orang, semua masjid dekat Kufah, semua puji Sa'ad. Satu orang je yang bermasalah dengan dia. Seorang lelaki ni bangun, nama Usamah bin Qatadah, Abu Sa'dah, dia bangun. Dia kata, 3 tuduhan dia bagi dekat Sa'ad. Yang pertama dia kata, dia pengecut, tak keluar pergi berperang, hantar orang aja. Yang kedua, dia kalau bahagi harta, bahagi tak ikut pembahagian yang sama. Dia bias, dia tak adil. Dan yang ketiga, dalam urusan mahkamah juga tak adil. Tiga tuduhan. Sa'ad bila dengar tu, dia kata, ama wallahi la'ad'uwan nabi salas. Adapun demi Allah, aku nak doa dengan 3 benda. Sa'ad tak jawab. Maksudnya kita ni, kalau orang tuduh kita, ya, ada masa kita nak jawab, kita boleh jawab. Tapi kalau benda tu, ya, kita rasa tak nak jawab, kita boleh doa, tuan-tuan. Kalau kita rasa dia zalim, kita boleh doa. Sa'ad dia terus doa. Dia kata, amma wallah, adapun demi Allah, la ad'uwan nabi salas. Aku nak doa dengan 3 benda. Apa dia? Allahumma in kana abduka hadha zalima. Allahumma in kana abduka hadha zalima. Qama riya'an wa sum'ah. Fa'atil umrahu. Wa atil faqrahu. Wa arridhu bil fitan. Saat doa dengan 3 benda. Apa dia? Yang pertama dia kata, ya Allah, jika hamba engkau ni, yang bercakap ni, Abu Sa'dah ni, kalau dia bangun, dia bangun tu dalam keadaan, dia bercakap tu dalam keadaan dia bohong, qama riya'an wa sum'ah, dan dia bangun ni bercakap ni dalam keadaan dia riya, dan dia ingin nama dia dikenali dan disebut-sebut oleh orang, dia nak dengar nama dia orang duk sebut-sebut, sebagai orang yang berani, sebagai orang yang melawan Sa'ad dengan tuduhan yang palsu, yang jahat. Sa'ad kata, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dedahkannya dengan fitnah, dedahkannya dengan bala bencana. 3 tuduhan dia bagi kat Sa'ad, 3 doa Sa'ad bagi kat dia. 3 tuduhan dan 3 doa. Sa'ad bagi doa ni sebab apa? Sa'ad suruh panjang umur,
panjangkan kefakiran dan dedahkan pada bala bencana. Kerana tuduhan dia ni ada 3. Dia kata saat pengecut tak pergi perang. Bila pengecut ni tuduhan pada diri. Diri kau ni saat pengecut, tak berani, penakut, chicken out. Itu yang pertama, duk tuduh. Yang kedua, Sa'ad kata doa dia, tuduhan dia, pertama dia penakut. Yang kedua, Sa'ad ni kalau bahagi harta tak sama, tak adil, bias, pilih kasih. Ni tuduhan pada harta. Yang ketiga, dia tak berlaku adil dalam mahkamah. Masa uruskan kes-kes di mahkamah tak adil. Tuduhan pada agama Sa'ad. So 3 tuduhan. Pertama pada diri Sa'ad, yang kedua pada harta yang berkaitan dengan Sa'ad, macam mana Sa'ad urus harta dia kata tak betul. Yang ketiga, agama Sa'ad pun tak bagus sampai dia zalim dalam hukuman mahkamah. Sebab Nabi SAW memberi ancaman kepada hakim-hakim yang zalim. So 3 tuduhan, 1 berkaitan dengan diri Sa'ad, 1 berkaitan dengan harta, 1 berkaitan dengan agama yang dianuti ataupun pegangan agama Sa'ad. So Sa'ad pun, orang kata apa? Dia balas dengan 3 juga doa. Doa apa yang pertama? Fa'atil umrahu. Panjangkan umur, berkaitan dengan diri. Kau tuduh diri aku pengecut, aku doa diri engkau supaya panjang umur. Wa'atil faqrahu. Panjangkan kefakirannya. Engkau tuduh aku tak betul jaga harta, aku doa supaya engkau tak ada harta langsung. Sedangkan aku tak zalim bila membahagikan harta orang. Aku tak zalim bila membahagikan harta-harta rampasan, tapi dia tuduh aku, maka aku doa supaya engkau jadi fakir tu, tak ada harta. Dan yang ketiga, wa'aridhu fil fitan, wa'aridhu bil fitan. Dedahkan dia dengan bala bencana sampai pegangan agamanya menjadi rosak. Pegangan agamanya menjadi longgar. Sebab apa? Sebab kau tuduh aku. Maksudnya tuan-tuan, doa kepada orang zalim ni boleh. Kita duk tuduh orang macam-macam, kita tak tahu tuan-tuan. Orang-orang yang dizalimi ni, waktu kita tengah sedap tidur, orang ni bangun tengah malam, menangis, salat, doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ambil tindakan kat dia, supaya Allah tunjukkan kebesaran pada dia. Ni bahaya. Sebab itu para ulama kata, takutlah kamu sihamul layali, takutlah kamu dengan anak-anak panah yang datang pada waktu malam. Kalau anak panah datang pada waktu siang, kita mungkin nampak, boleh lari. Tapi kalau anak panah datang pada waktu malam ni bahaya tuan-tuan, tak nampak. Apa anak panah pada waktu malam ni? Ia bahasa kiasan yang menunjukkan kepada doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang dipanjatkan kepada Allah supaya Allah mengambil tindakan kepada orang yang kita zalimi. Jadi sebab itu bahaya tuan-tuan. Sihamul layali sangat bahaya. Panahan-panahan pada waktu malam ni, doa-doa orang yang dizalimi pada waktu malam ni dahsyat. Sebab tu jangan buat zalim kat orang. Dan bila dia doa tuan-tuan, kena tuan-tuan. Kena orang tua ni. Abu Sa'adah ni kena. Ya. Yang mana selepas daripada doa Sa'ad ni, dia ni selalu menyebut Syekhun kabirun maftun. Seorang tua yang telah lanjut umur dan telah difitnah. Telah diuji oleh Allah. Dan dia kata asabatni da'watu Sa'ad. Yang mana aku telah terkena doa Sa'ad. Yang mana ada orang nampak dia pada waktu dia dah tua, dia punya bulu kening dia ni jatuh tutup mata. Sebab tua sangat. Dan dia duduk di tepi-tepi jalan mengganggu perempuan-perempuan yang lalu di depan dia. Jadi sebab itu dia kata, ya, aku telah terkena doa Sa'ad. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bab doa ni, bab zalim kat orang ni jangan main-main, ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini saya ceritalah sikit tentang sejarah Sa'ad ni supaya kita dapat ambil pengajaran lah. Supaya kita kenal Sa'ad ni dan supaya kita ambil pengajaran. Baik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, telah turun kepada aku 4 ayat daripada kitabillah Ta'ala. Dia kata telah turun pada aku 4 ayat daripada kitab Allah. Yang pertama, kanat ummi halafat. Ibu aku dulu pernah bersumpah, alla ta'kula wala tashrab
hatta ufariqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah dan dia tak nak makan atau minum sehingga aku berpisah dengan Muhammad, supaya aku meninggalkan agama Muhammad. Jadi masa Sa'ad ni masuk Islam, mak dia tak setuju. Mak dia tak setuju. Dia tak nak bercakap dengan Sa'ad, tak nak makan, tak nak minum. Sampai ada waktu-waktu dia tak sedar diri sebab terlalu lapar. Paksa pun tak nak. Sehingga kan Sa'ad mengatakan kepada ibunya, kata Sa'ad, ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsa ma taraktu dini hadha li syai'in fa akalat. Yang mana kata Sa'ad, wahai ibuku, kalaulah kamu ada 100 nyawa sekalipun, keluar satu demi satu nyawa tu. Satu keluar sampai habis 100 nyawa, aku tidak akan meninggalkan agama aku demi sesuatu yang lain daripada itu. Maksud aku takkan tinggalkan walau apa pun terjadi. Lepas tu mak Sa'ad pun makanlah. Mak Sa'ad pun makan. Baik. Kemudian tuan-tuan, kata Sa'ad itu pertama, Allah Taala turunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua ibu bapa kamu memaksa kamu supaya kamu melakukan syirik kepadaku, sedangkan kamu tidak ada ilmu tentangnya, maka janganlah kamu mentaati suruhan untuk melakukan syirik itu, ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu mendampingi mereka, menggauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Maksudnya kalau disuruh buat syirik jangan, tapi cakap baik-baik dengan mereka, seperti mana yang Sa'ad buatlah. Okey. Yang kedua kata Sa'ad, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Aku pernah ambil satu pedang yang aku suka. Dikatakan peristiwa ni dalam perang Badar, ya. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, habli hadza, hadiahkanlah kepada aku pedang ni. Pedang rampasan. Pedang yang diambil daripada rampasan perang dalam perang Badar. Fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kamu tentang harta rampasan perang. Kisahnya Sa'ad nak ambil, Nabi tak bagi. Kerana apa? Kerana tunggu Nabi bahagi. Kemudian daripada tu kalau tengok riwayat yang lain, Nabi SAW akhirnya bagi kepada Sa'ad selepas Nabi kata, tadi aku tak bagi kerana itu bukan hak kamu. Kemudian bila Allah telah memberikan cara-cara pembahagian harta rampasan perang, barulah bahagian pedang ni jadi milik aku, kata Nabi. Kemudian aku serahkan kepada kamu sebagai hadiah. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam bab pembahagian harta perang ni kena tunggu pemerintah punya keputusan. Allah Ta'ala telah memberikan cara bagaimana nak membahagikan harta rampasan perang, yang mana sebelum tu tak pernah perang lagi, tak pernah ada harta rampasan perang lagi. Maka bila berlakunya peristiwa dapat harta rampasan perang, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan ataupun menjelaskan cara-cara untuk membahagikan harta rampasan perang. Baik. Yang ketiga, inni maritu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali. Fa afausi bin nisf. Kata Sa'ad, ya. Aku ni, kata Sa'ad, pernah satu ketika kata Sa'ad, aku ni sakit. Jadi boleh tak aku ni untuk dalam keadaan apa kita panggil sakit ni, boleh tak aku beri wasiat? Dia kata aku sakit, Nabi datang jenguk aku, Nabi datang ziarah aku sakit, kerana menziarahi orang sakit adalah sunnah. Dan aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni nak membahagikan harta-harta aku. Boleh tak aku wasiat separuh daripada harta aku? Nabi kata, tak boleh. Faqultu as-sulus fasakat. Boleh tak sepertiga? Nabi diam. Fakana sulus ba'dahu jaizah. Kemudian sepertiga tu dibenarkan. Nabi SAW kata, Nabi diam kejap, lepas tu Nabi kata as-sulus was-sulusu kathir. Dalam riwayat yang lain disebut, Nabi kata 3 dan sepertiga tu pun dah kira banyak. Kemudian kata Sa'ad, inni syaribatul khamr. Aku minum khamar, aku minum arak.
ma'a qaumin minal ansar, bersama dengan kaum daripada ansar, bersama dengan beberapa kumpulan daripada ansar, fadaraba rajulun minhum, dan seorang lelaki daripada kalangan mereka memukul hidungku dengan tulang unta, dengan tulang kepala unta. Fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang jumpa nabi. Fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamar, maka Allah Subhanahu wa taala pun turun ayat mengharamkan arak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni dapat memberikan kita pengajaran. Yang pertama, seperti biasa, oleh kerana kita dalam bab berbuat baik kepada ibu bapa, maka hadis ni menggalakkan kita mentaati ibu bapa dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Kalau disuruh buat maksiat, maka tidak ada ketaatan lagi. Itu pertama. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa yang musyrik tetap ada pahala. Buat baik, menggauli mereka dengan kebaikan, beri mereka makan, buat mereka gembira. Tapi kalau mereka paksa syirik, tak boleh buat. Haram untuk kita taat. Tapi buat baik kepada mereka, tetap dapat pahala walaupun mereka bukan Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kelebihan umat Nabi Muhammad SAW berbanding umat Nabi terdahulu dalam bab ni kerana apa? Kerana umat Nabi terdahulu tidak dihalalkan untuk makan harta rampasan perang. Yang mana kalau zaman umat Nabi terdahulu, mereka perang dapat harta rampasan perang, harta rampasan perang tersebut akan dimakan oleh kilat, peti, akan terbakar. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menghalalkan untuk mereka membahagikan harta rampasan perang. Ya? Baik, kemudian hadis ni juga nak bagi tahu kat kita kelebihan untuk menziarahi orang sakit. Dan Nabi SAW sangat tawaduk, walaupun Nabi ni Nabi, tetapi dalam keadaan Nabi tu Nabi sekalipun, sahabat dia sakit, Nabi pergi ziarah. Menunjukkan kepada kita Nabi ni orang yang merendah diri, orang yang tidak kira, orang kata apa? Tidak kira siapa pun, kalau dia manusia, boleh untuk diberikan ihsan kepada dia. Bahkan menziarahi orang sakit ni merupakan sunnah. Kenapa sunnah? Yang pertama, supaya kita ni ingat matilah. Bila tengok orang sakit, kita pun ingat, kita pun akan sakit juga. Itu satu. Yang kedua, supaya kita rasa nikmat sihat. Bila tengok sakit, tengok orang sakit, alhamdulillah aku sihat lagi. Aku kena beringat ni, kena banyak beribadat kepada Allah. Dan wasiat tak boleh lebih pada sepertiga. Dan juga arak ni merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Habis itu kenapa saat minum? Kerana pada masa tu arak belum diharamkan lagi. Ya, arak belum diharamkan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ini, kalau kita tengok dalam riwayat ni, Sa'ad kata ada 4 ayat turun. Tengok ada 4 ayat turun, betul? Jadi kalau kita tengok kat sini ada 3 je ayat turun. Kenapa dia sebut 4? Kata para ulama, litaghlib. Maksudnya, Sa'ad kata yang dimaksudkan dengan ayat tu bukan ayat Quran, tetapi hukum hakam. Yang 3 tu betul-betul ayat Quran turun, yang bab wasiat tu tak disebut di dalam Al-Quran, sebaliknya disebut dalam hadis, tapi ia tetap adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi SAW tidak menyampaikan kepada kita dari sudut agama ni melainkan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Wallahu taala a'lam.